Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel. Satu kenyataan gempa ya daripada ahli Dewan Undangan ADUN ya, ADUN Bersatu di Selat Kelang, yaitu pemimpin Bersatu juga sebelum ini membuat kenyataan katanya Bersatu akan jatuh jika terus bersama dengan PAS. Apa sudah berlaku sahabat-sahabat semua? Ini antara perkara yang agak mengejutkan kita. Bersatu akan hilang sokongan selagi bersama PAS. Itu antara kata seorang adun yang sebelum ini adalah sebagai pengurusi Perikatan Nasional di Selangor. Jadi sahabat-sahabat semua, kenyataan yang diberikan oleh adun ini ada kebenarannya ya. Kalau kita lihat baru-baru ini pilihan kecil di Dun Kuala Kubu Baru menunjukkan ya bagaimana jentera PAS ini tidak bersungguh-sungguh dan mereka pula rasa sangsi dengan calon daripada parti Bersatu itu. Selain itu juga kalau kita lihat apa yang sedang berlaku di negeri Perlis, wujud cerita ya mengatakan perebutan kuasa. Kalau Menteri Besar Perlis dijatuhkan hukuman ataupun disiasat ataupun ditahan, ditangkap, maka pemimpin Bersatu ini mengatakan mereka siap sedia untuk mengambil jawatan tersebut. Jadi ini antara perkara yang agak mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini seorang adun Bersatu yang kini menyokong Menteri Besar Selangor Amiruddin Sari percaya sokongan terhadap partinya akan terus berkurangan jika kekal sebagai sekutu PAS. Abdul Rasib berkata, parti yang dilabelkan sebagai parti terlalu ekstrim PAS itu boleh dipersalahkan atas kehilangan sokongan Bersatu. Beliau berkata, ketika PAS berkempen semasa pilihan raya, naratif dikemukakan ialah haram untuk tidak keluar mengundi. Ramai yang tidak suka ucapan seperti itu yang sangat ekstrim. Orang Melayu tidak suka, malah ada ahli PAS yang membencinya, katanya kepada FMT. Sambil menegaskan tidak semua ahli PAS bersikap ekstrim, adun Selat Kelang itu berkata, segelintir pemimpin yang berpegang kepada pandangan sebegitu menidakkan kerja keras jentera PAS untuk menarik pengundi. Rasanya berkongsi pentas dengan pemimpin Pakatan Harapan dalam kempen bagi PRK di Kuala Kubu baru-baru ini juga berkata, secara peribadinya beliau tidak mempercayai PAS. Beliau berkata di sebalik semua dakwaan mengenai agama, partinya tidak menghormati walaupun ia perjanjian muda. Rasim mendakwa ketika PN membincangkan peruntukan kursi untuk PR15 terdapat perjanjian bertulis bahwa Bersatu akan bertanding di Kapar dan PAS PAS pula membuat tuntutan kursi itu pada saat-saat akhir. Dr. Halimah Ali daripada PAS akhirnya memenangi kursi parlimen itu dalam pertandingan 7 penjuru. Mereka kata berdosa jika anda tidak menepati janji, tapi yang saya rasa pemimpin PAS merasakan sebaliknya, kata Rashid. Itu antara kenyataan ya daripada seorang pemimpin Bersatu yang beliau mengatakan dia sendiri ya tidak mempercaya dengan parti PAS ini. Sebab seperti yang kita tahu PAS ini ya adalah sebuah parti yang oportunis. Mereka akan bersama dengan sesiapa saja yang boleh merasakan ya mendapat manfaat buat mereka. Ya, sebelum ini bersama Muafakat Nasional, tapi apabila mereka melihat UMNO goyah dan tidak dan makin ramai yang tidak menyokong mereka, akhirnya mereka mengalihkan perhatian bersama dengan Bersatu. Akhirnya menumbuhkan Perikatan Nasional. UMNO pula dibiarkan, ditinggalkan sebegitu rupa di dalam Muafakat Nasional itu, sahabat-sahabat semua. Oh, memang hebat. Jadi untuk menunjukkan bahwa betapa hancur huru-haranya ya hubungan antara PAS dan Bersatu ini, ya kita boleh lihat ya dalam satu kenyataan lagi, yaitu PN katanya Perikatan Nasional jaring gol sendiri, bantu DAP kekal sokongan Cina, kata penganalisis. Itu antara kenyataan daripada penganalisis dan juga pemerhati politik, sahabat-sahabat semua, yaitu Wong Chin Huat berkata PN sendiri cenderung menunjukkan dirinya jahat. Dan penganalisis menyangkal bahwa dakwaan DAP mengekalkan sokongan di masyarakat Cina di Kuala Kubu Baru pada PRK Sabtu lepas dengan menyebar ketakutan, menegaskan bahwa tindakan Perikatan Nasional sendiri telah yang boleh dipersoalkan, menyebabkan mereka kehilangan undi bukan Melayu yang penting.
Wong Chin Hua daripada Universiti Sunway berkata, PN cenderung menunjukkan diri sendiri jahat, seperti menerusi tindakan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari yang cuba menyerang calon DAP Pang Sok Tau sebelum pilihan raya ini berlangsung. PAS jaring gol sendiri katanya, untuk PN dengan menyerang latar belakang pendidikan Cina calon DAP ini sama memudaratkan seperti seorang yang bukan Melayu cuba meraih sokongan Melayu tetapi menyerang Islam, katanya kepada FMT. Minggu lepas, Presiden IMSI Wee Ka Siong berkata, pengundi Cina sudah mula hilang kepercayaan terhadap DAP tetapi ditakut-takutkan untuk menyokong parti itu kepada PRK 11 Mei lepas. Wee berkata, tindakan DAP memburukkan PN khususnya PAS mendorong masyarakat Cina terus menyokong Pakatan Harapan walaupun ragu-ragu dengan keupayaan gabungan melaksanakan pembaharuan yang dijanjikan. Wong mengakui kelemahan DAP melemahkan semangat dalam kalangan pengundi Cina. Ini dapat dilihat menerusi peratusan kolon mengundi yang lebih rendah pada PRK di Kuala Kubu Baru berbanding PRN, katanya. Peratusan kolon mengundi kurang lebih 300 undi dengan PS kekal 862 undi walaupun berjaya meraih undi Melayu. Wong bersetuju bahawa DP kehilangan sedikit sokongan kaum Cina selain daripada besar undi kaum India. Tren itu katanya mungkin akan berterusan melainkan parti itu kembali kepada prinsipnya. Pang memenangi PRK Kuala Kubu Baru pada Sabtu lepas dengan menarik majoriti 3,869 undi. Beliau memperoleh jumlah undi sebanyak RM14,000. 14,000 undi, 14,000 undi, 14,000 ringgit pula. Jadi peratusan kolon mengundi akhir ialah 61.5%, lebih rendah daripada 69.25% yang dicatatkan di kawasan Dun pada pairing Ogos lalu. Sementara itu, Oi Esun daripada Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, pengundi Cina takut dengan agenda Theocracy PAS selain apa yang mereka lihat terjadi di negeri pimpinan PN. Fokus berterusan PAS terhadap hukum hudud serta denda yang dikenakan bagi syarat berpakaian tertentu di Kelantan menyumbang kepada ketakutan masyarakat terhadap PN, katanya. Beliau berkata ketakutan itu mendorong mereka untuk mengekalkan sokongan terhadap DAP. Itu dia. Jadi kalau PAS ini seringkali menggunakan sentimen agama, pendidikan, jenis kebangsaan Cina, bangsa dan sebagainya, penganalisis juga bersetuju bahawa dengan naratif yang mereka bawa ini membuatkan lagi ramai masyarakat Cina tidak mahu untuk memberikan sokongan kepada mereka. Wee Ka Siong IMSI yang kita tahu memang tidak ada niat untuk memberikan sokongan kepada kerajaan calon Pakatan Harapan daripada DAP sebenarnya, mengatakan kononnya sokongan Cina sudah beralih, tapi disebabkan PAS dan Perikatan Nasional menunjukkan sikap jahat mereka, akhirnya kembali menyokong Pakatan Harapan. Sebenarnya bagi saya, apa yang Wee Ka Siong katakan ini, kita boleh lihat sahabat semua, di mana pendirian beliau. Adakah MCA Wee Ka Siong ini bersama dengan kerajaan ini, ataupun hanya jasad yang ada, tetapi fikiran, tindakan bersama-sama dengan pembangkang. Karena setiap tindakan yang mereka lakukan ini, dengan kenyataan-kenyataan yang mereka keluarkan, pada pandangan saya, dia lebih pembangkang daripada pembangkang. Jadi lebih baiklah IMSI ini membuat keputusan tepat, sama ada untuk terus bersama dengan kerajaan ataupun bersama-sama dengan Perikatan Nasional seperti mana IMSI sebelum ini begitu tergila-gilakan untuk menyokong Perikatan Nasional ini. Itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pengkangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.